Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan bicara ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mati Imam Masjid Zahir, seluruh pegawai dan jawatankuasa masjid, tidak lupakan bahagian unit multimedia yang menyiarkan siaran ini secara langsung di FB official Masjid Zahir Negeri Kedah Darul Aman. Tuan-tuan guru, al-asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita meluangkan masa di saat mana ramai yang tidak mampu meluangkan masa untuk berada dalam raudhah taman-taman syurga. Raudhatun min riyadil jannah. Bukan mudah, nampak mudah tapi tak mudah. Nampak senang tapi tak senang. Untuk meluangkan masa kita bermuhasabah, kita mendengar majlis ilmu, mendengar orang membaca Al-Quran, atau kita membaca Al-Quran walaupun 5 minit, itulah satu kekuatan yang ada pada mukmin yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman, orang mukmin ialah sembahyang mereka itu khusyuk. Panjang ayat itu. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala, saya dan tuan-tuan Allah berikan kesempatan malam ini untuk meluangkan masa pada malam ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita akan masuk kepada tajuk baru perbincangan kita dalam tafsir Al-Munir, kan, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimallahu taala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masuk pada surah yang seterusnya, itu surah An-Nazi'at. Ada mengatakan surah An-Nazi'at, ada mengatakan surah Wan-Nazi'at, ada mengatakan surah At-Tammah. Jadi ini ayat ada surah yang sama. Macam mana surah Al-Fatihah, dia ada sab'un mathani, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, dia adalah benda yang sama. Ada mengatakan surah Al-Mulk, surah An-Najiyah, Al-Munjiyah, dia adalah surah yang sama. Inilah kelebihan ayat-ayat Allah yang disusun mempunyai pelbagai maksud dan makna. Surah An-Nazi'at merupakan surah Al-Makiyah yang mengandungi 46 ayat. Dinamakan An-Nazi'at kerana permulaannya Allah bersumpah dengan sumpah An-Nazi'at, menceritakan pada 5 ayat pertama itu Allah cerita tentang malaikat. Dan Allah kaitkan kisah malaikat 5 ayat pertama itu, malaikat yang berkaitan dengan Allah mencabut nyawa manusia. Kalau kita baca surah An-Naba pada beberapa bulan yang lalu, menceritakan tentang perihal kiamat, perihal syurga neraka. An-Nazi'at Allah mulakan pula dengan perihal malaikat yang mencabut nyawa sampailah manusia itu berjumpa dengan hari akhirat. Jadi ada manusia yang dicabut dengan baik, ada manusia dia rentak dengan kesakitan. Itulah perbezaan nyawa ditarik di antara orang yang beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, tuan-tuan, bagi yang ada kitab, terus kita akan masuk pada muka surat 36. Ini dia bicara kandungan secara umum, kita akan huraikan dalam kandungan kita. Dalam perihal pertama, dalam fasa pertama surah An-Nazi'at, kita akan menelusuri ayat pertama sehinggalah ayat yang ke-14. Di mana dalam ayat pertama sehingga ayat ke-16, ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiarkan tentang keadaan sumpahan tentang berlakunya kiamat. Allah mulakan 5 ayat pertama, nanti kita tengok Allah sumpah dengan malaikat yang bekerja taat pada Allah. Kemudian Allah kata pula perihal orang kafir musyrik pada hari kiamat dan jawapan Allah terhadap mereka yang ingkar pada hari kiamat. Masih dalam lingkungan kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tasba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. Kita baca secara umum dulu. Maksudnya ialah demi malaikat yang mencabut nyawa yang keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh lemah lembut, dan demi yang malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari yang dilaksanakan tiupan yang pertama yang menggoncangkan dunia. Tiupan pertama itu kemudiannya akan diiringi dengan tiupan yang kedua. Hati manusia ketika itu sangat takut. Mereka menundukkan pandangan. Maka kata orang kafir, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang telah hancur lumat? Mereka berkata, yakni orang kafir, kalau demikian ini adalah satu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian ini hanyalah satu kali tiupan sahaja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bincang satu persatu. Kalau habis tak habis, kita sama minggu depan. Di antara sebab turun ayat ke-10 yang kedua hinggalah ke-12, ada riwayat mengatakan daripada Sa'id ibnu Mansur telah meriwayatkan daripada Muhammad ibnu Ka'b berkatanya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-10, di mana Allah menyatakan pada ayat yang ke-10, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Maka orang kafir Quraisy berkata, sekiranya kami dihidupkan kembali maka nescaya rugilah kami. Ini kita akan hurai nanti tuan-tuan bagaimana permulaan pada ayat ini mereka memperlekehkan akan kiamat, sehinggalah Allah menyatakan amat mudah untuk Allah matikan mereka dan temukan mereka dengan hari kiamat. Mari tuan-tuan kita mulakan pada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Kita tengok tafsir pada ayat pertama sehinggalah ayat yang kelima. Allah menyatakan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini yang pertama. Wan nasyitati nashta, yang kedua malaikat yang cabut nyawa dengan lemah lembut. Yang ketiga wasabihati sabha, malaikat yang turun dari langit dengan penuh kecepatan. Fasabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Okey, jom kita tengok tuan-tuan. Sebelum kita nak baca tafsir ni,
5 ayat pertama, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat Quran ni Allah tak menyatakan perkataan malaikat, tak ada. Cuma kalau kita buka kitab tafsir, dia buat kurungan. Itu adalah penafsiran. Tapi pada ayat ini tidak disebutkan apakah yang dimaksudkan dengan mencabut, merentak. Allah tidak sebut secara jelas. Oleh sebab itulah bila tak jelas, kita perlu untuk melihat huraian-huraian yang disebut dalam kitab-kitab tafsir dengan pelbagai pandangan yang diberikan oleh para alim ulama dalam perbahasan ini. Tapi apa yang kita nak lihat malam ni ialah apa yang telah kita bincangkan daripada surah An-Nazi'at ini berdasarkan tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimallahu ta'ala anhu. Maka Dr. Wahbah mengatakan Allah bersumpah dengan malaikat yang bertugas mencabut nyawa orang-orang kafir daripada jasad daripada jasadnya dengan penuh kuat dan ganas. Roh mereka ditarik dari tempat yang paling atas daripada jasadnya, sedangkan roh mukmin dicabut dengan cepat, lembut dan mudah. Allah bersumpah juga atas malaikat yang turun dari langit dengan pantas semata-mata menuraikan perintah Allah. Allah bersumpah dengan malaikat yang mengiringi roh yang mukmin naik ke syurga, menguruskan perkara yang halal dan haram dan mentadbir angin dan hujan. Bagi penduduk bumi dan lain-lain dikatakan bahawa urusan mentadbir dunia diserahkan kepada 4 malaikat. Maka Jibril, Mikail, Israel, Israfil, malaikat penjaga angin dan bala tentera. Mikail penjaga hujan dan tumbuh-tumbuhan. Israel adalah petugas untuk mencabut nyawa, dan Israfil pula akan ada tugas khusus untuk Israfil. Okey, ini kita baca daripada tafsir. Tuan-tuan, saya nak urai bagi tuan-tuan faham dengan bahasa saya yang mudah. Tuan-tuan, dalam ayat ini pertama sekali Allah sebut, ayat pertama, wan-nazi'ati gharqa. Kan Allah sebut gharqa. Gharqa ni kalau kita bahasa Arab, gharqa ni tenggelam. Bahasa Arab. Kan? Gharqa ni tenggelam, bahasa Arab, tenggelam. Tenggelam ni maksudnya dia tenggelam, dia bukan kata kolam tu kecil, mesti kolam tu dalam dan dia tenggelam dalam. Dia tenggelam. Jadi Allah nak menceritakan bahawa dalam ayat ni Allah nak menceritakan cabutan nyawa yang diterentak oleh malaikat tu, cabutan yang mencabut sehingga dalam akar umbi. Dan ulama memberi pandangan bahawa ayat pertama dikhususkan pada mereka yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak beriman dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa mereka daripada dalam dengan penuh kekerasan. Disebut keras, kan, tegas, kuat. Tuan-tuan, manakala ayat yang kedua wan nasyitati nashta, dengan penuh lemah lembut. Kan, nasyitah dalam bahasa Arab ni, contoh kalau tuan-tuan di rumah kita ada telaga, kita ambil timba, kita buat tali, kita tahu masukkan telaga dan kita tarik. Kita takkan tarik laju-laju sebab nanti air tumpah. Kita akan tarik dengan penuh kelembutan. Itu ibarat dalam bahasa. Dan begitu juga dimaksudkan di sini bahawa malaikat yang akan mencabut nyawa manusia yang beriman pada Allah, yang mahu untuk bertemu dengan Allah dengan penuh kelembutan. Ibarat macam ni tuan-tuan ya. Kalau lah kata ni kita lah rumah kita kan, contoh. Dia duduk dalam rumah, dia tak mau keluar. Kan? Ni kan rumah dia. Dia masuk, dia cuba, kita tarik dia keluar, kita tarik. Dia tarik, dia lawan. Kita tarik kuat, dia lawan. Tuan-tuan, itu ibaratlah nyawa orang-orang kafir yang dia takut bila dia mati, dia akan nampak ke mana dia akan pergi. Cuba tuan-tuan buka balik dalam surah Al-Waqi'ah. Kita baca pagi-pagi. Hin wa hina idzin tanzurun. Ketika itu mereka dapat melihat. Waktu bila Allah nak rentak nyawa, sebelum keluar nyawa daripada tubuh badan, dia sangkut kat engkung ni. Dia sangkut tak keluar lagi. Dia tak mati lagi masa depan dia lekat sini. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis baginda, ketika mana nyawa berada di halqum, maka dia taubat manusia tidak diterima oleh Allah. Ini saya sudah hurai panjang dah sebelum ni. Kenapa? Sebab ketika itu ujian kita beramai tak nampak tu dah tak ada. Sekarang ni tuan-tuan, kita beramal dengan benda yang tak nampak. Syurga tak nampak, neraka tak nampak, dosa tak nampak, pahala tak nampak. Tapi Allah uji kita.
Hang iman kata iman dengan Allah. Nak sedekah buah tabung masjid, dia pahala. Nampak tak pahala? Tak nampak. Menyebabkan ramai orang tak bersedekah. Kita semayang, nampak tak pahala? Tak nampak. Bila tak nampak, ramai orang yang tak semayang sebab dia tak nampak pahala semayang. Bersedekah, ramai orang nampak, tak nampak. Ramai orang tidak mengeluarkan zakat sebab tak nampak. Itu ujian dunia. Buat baik kerana mak ayah, layan kerana mak ayah, layan panggil lepas dan sabar dengan mak ayah. Sabar tu nampak tak pahala? Tak nampak. Itu pahala. Orang buat zalim pada kita, kita sabar. Nampak tak sabar? Sabar tu tak nampak pahala. Sebab tu ramai orang tak sabar. Dia marah, dia bunuh, dia maki, dia terajang, dia sepak, dia sepak. Dia tak nampak pahala. Tetapi benda yang tak nampak ni, dia akan nampak waktu bila? Waktu nak mati. Bila Allah tarik rentak daripada sampai ke sini, pak di sini, dia nampak satu-satu. Dia nampak ke mana destinasi dia nak pergi. Orang yang tak beriman dengan Allah, dia nampak dah neraka, dia nampak dah azab. Menyebabkan orang yang tak beriman dengan Allah ni, dia tak mau keluar. Dia tak mau keluar, takut. Bila ditarik nyawa, dia tak mau keluar. Itu ibarat dalam nak sebut dalam wan nazi'ati gharqa. Orang yang tak bercita-cita nak bertemu dengan Allah, orang yang tak yakin wujudnya kiamat, orang yang tak yakin bahawa amalannya akan dibalas di akhirat, mereka sayangkan dunia, cintakan dunia, tak nak keluar daripada dunia pergi negeri akhirat. Kalau boleh stay lagi tak? Boleh bagi masa tak? Aku tak mau pergi alam barzah, aku tak mau pergi alam akhirat, aku nak duduk di dunia. Dia cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ada hadis Nabi. Dia cinta dunia dan dia benci, dia takut dengan kematian. Dia takut dengan kematian. Adapun orang yang beriman macam kita, macam tuan-tuan sekalian, kita tahu mati itu yakin, mati itu pasti. Kita dah start dah. Apa amalan kita? Kita ada amalan harian kita. Setiap hari aku mesti menghabiskan Al-Quran walaupun satu muka surat. Setiap hari mesti aku menjengah ke masjid bila aku tidak uzur. Setiap hari mesti aku bersedekah, sekurang-kurangnya sekali aku bersedekah. Setiap hari mesti aku berselawat, sekurang-kurangnya berapa kali kita selawat. Sebab kita tahu amalan nak bertemu dengan Allah. Jadi orang yang nak bertemu dengan Allah ni, bila dia lekat nyawa di hanggarah dia dekat halqum ni, dia nampak destinasi dia syurga. Dia kata, ya Allah, kalau macam inilah syurga, ambil nyawa aku cepat-cepat. Sebab itulah ayat kedua Allah sebut apa? Wan nasyitati nashta. Tuan faham tak saya sebut ni? Gitu jelas, no? Sebab itulah ada malaikat, dia cabut nyawa dengan penuh kelembutan. Sebab apa? Tak payah kita tarik, tak tarik pun dia keluar. Kita masuk rumah orang, boleh keluar tak? Dia keluar, dia tak payah tarik dah. Daripada rumah kita ni, kalau dia tak mau keluar, tarik tak mau keluar, dia lawan kita. Terpaksa kita tolak dia, kita panggil orang, tarik dia. Sebab tu dia sakit. Sebab dia tak cinta pada negeri akhirat. Kenapa tak cinta akhirat? Di dunia dia tidak dididik dengan akhirat. Bekerja lupa akhirat, kerja sampai tak dan semayang, sibuk. Pasal apa hang terlepas main lohok? Tak dan, tadi aku ligan-ligan tak dan. Pasal apa ligan tinggal semayang? Sebab tak dan tadi baru kahwin, nak tagak gambar, nak buang makeup sayang, nak buang baju sayang, tak semayang. Kenapa tak semayang? Tak dan kita berjalan-jalan. Kenapa tak semayang? Sebab berniaga laku sangat hari ini. Bila dia nampak bahawa bila meninggalkan semayang itu dosa, dia nampak dah jalan ke mana. Itu menyebabkan kesakitan ketika dia ambang sakaratul maut. Tuan-tuan, semasa Allah nak rentak nyawa di sakaratul maut ni, tuan-tuan dan puan, dia ada Allah bagi nikmat, Allah bagi sengsara. Ada kedua-duanya ada. Sebab tu tidak jauh untuk kita memperkatakan mati itu ibarat tidur. Tidur ni seronok. Syok ni tidur rehat, kerehatan. Dan mati juga merupakan kerehatan bagi orang-orang mukmin yang telah menghabiskan masanya di dunia untuk berjuang atas nama agama Allah. Dia penat tuan-tuan, tuan-tuan nak main masjid, tuan penat tuan-tuan. Penat. Kita nak pergi keluar, pergi tolong orang, katalah pergi banjir di Pahang, di Selangor, penat. Kan? Kita ni seorang yang NGO,
Bila kata menolong kita pergi tolong orang. Penat. Mati kerehatan untuk mereka yang sentiasa mengerjakan sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nampak no? Wan nazi'ati gharqa, ayat pertama tu. Kenapa disebut bahawa cabutan yang sangat keras? Sebab mereka tak mau keluar. Terpaksa guna cara kekerasan lah. Tapi kalau mereka nak keluar, wan nasyitati nashta, ayat kedua, maka mereka akan dicabut dengan lemah lembut oleh Allah Subhanahu, oleh malaikat. No? Tuan faham no? Maka ketika mereka nak keluar daripada roh, nak keluar daripada tubuh badan manusia, sebenarnya kita dah boleh tahu dah. Bahasa kita orang dunia ni sebut ada hint, ada isyarat dah, nampak dah. Tuan-tuan nanti tuan-tuan buka surah Al-Munafiqun ayat ketiga terakhir. Kan? Tuan tengok ayat ketiga terakhir surah Al-Munafiqun. Kan? Bila nak mati kita kata ya laitani, wahai alangkah indahnya, kan? Laula akhartani ila ajalin qaribin, alangkah bagusnya kalau kau lewatkan kematian aku beberapa minit dan saat untuk aku, la asaddaqa wa akun minas salihin, untuk aku bersedekah dan buat amal kebaikan. Surah Al-Munafiqun. Sebab tu guru saya ajak, kalau orang yang agak susah, tengok nak meninggal tu, orang kata dia lama, dia susah, antara surah yang kita baca selain daripada surah Yasin dan yang lain ialah surah Al-Munafiqun. Sebab dia berkaitan dengan hujung-hujung nyawa manusia. Ini guru saya ajak saya lah, baca ayat, baca surah Yasin, baca, nak baca-baca. Antaranya juga bacalah surah Al-Munafiqun, sebab dia menceritakan tentang saat-saat paling getir dalam hidup kita. Bukan saat rumah ditimpa banjir, bukan saat kita hilang kereta yang kita mungkin orang curi, bukan saat kita hilang orang yang sayang, tapi saat yang paling getir ialah saat kita nak dikeluarkan nyawa daripada tubuh badan kita. Kenapa getir? Kerana ketika itulah yang akan menentukan kita ke mana, syurga atau neraka. Takut tuan-tuan? Tuan-tuan mengaji takutlah, tak mengaji tak takut. Kan? Dia tak rasa apa-apa, dia kata dunia ni adalah dunia. Kan? Amai tuan-tuan, kita paling bimbang masyarakat kita tuan-tuan tak semayang. Tak apalah yang lain kita consider, tak apalah, tak mau bersedekah sunat, is okay lah. Kan? Dia macam tu, dia macam dia top up. Dia adalah sebagai penampung pada amal-amal yang wajib ni. Semayang sunat, tak apalah, tak mau semayang tahajud, tak mau semayang duha, tak mau semayang qabliyah ba'diyah rawatib, tak apa. Tapi hak 5 waktu ni akan menentukan kita syurga ke neraka. Dia tak ada pilihan dah. Kalau tanya saya, itulah kalau kita hidup di dunia orang Islam tak semayang, seronok dengan harta, seronok dengan anak-anak, seronok dengan apa yang kita ada lah tuan-tuan, seronok sampai tak semayang ni jaga. Tak salah seronok. Allah suruh kita berseronok-seronok. Nabi pun ajak berseronok-seronok. Tapi yang salah seronok sampai kita meninggalkan solat. Tinggal semayang. Bukan payah mana pun kalau semayang, kalau katalah at least kita semayang seorang-seorang 5 minit tu kira lama dah. Kan? Ni tak kira main di masjid, main seorang-seorang, semayang jangan tinggal. Sebab yang akan menentukan cabutan nyawa kita itu, antara pendorong terbesar ialah solat kita. Tentu dalam mazhab kita kalau tinggal satu rakaat, nak qada 1,000,000 rakaat, dia tak sama dah. Jangan tinggal semayang. Tak apalah, kita Allah ambil kot lain, nikmat rezeki Allah ambil kot lain kat kita ni. Allah uji kita, Allah ambil kot kesihatan, Allah ambil anak-anak, Allah ambil kot pekerjaan, Allah ambil kot kita macam-macam kan. Tapi jangan Allah tarik kita nikmat solat dan nikmat membaca Al-Quran. Bila Allah tarik nikmat kita sembahyang, Allah tarik nikmat kita membaca Al-Quran, tak ada apa dah nilai dalam dunia ni. Ibarat bangkai dan jenazah yang duk berjalan ni atas bumi dunia ni, tak ada apa, roh dia kosong. Ibarat kalau dia orang tu kayu, ibarat dalam tu anak-anak dah makan habis lah, tak ada apa, tinggal kulit je. Tak apalah Allah, kita bukan doa, tapi kita bukan doa Allah tarik segala-galanya, tak. Tapi sembahyang dengan baca Quran ni jangan bagi nyanyuk. Ya Allah, tuan-tuan janganlah bagi nyanyuk hak ni, sembahyang jangan bagi lupa, Al-Quran jangan bagi kita lupa, kita buta huruf untuk membaca Quran, jangan. Takut sebab duk tengok WhatsApp banyak sangat, duk tengok Instagram banyak sangat, duk baca Facebook banyak sangat, takut.
Saya tak bukan kata ya, takut kita tak boleh baca Quran saat kita kematian. Sebab tu Tok Guru ni bila nak mati dia satu dia kata, baca Quran jangan tinggal telinga. Pilah mana Tok Guru bila dia sakit dia tak kata hak lain, dia kata tolong baca Quran di telinga. Sama juga masa almarhum Tok Guru ni Aziz tu macam nak meninggal pun, sahabat saya kalau anak menakan dia kata, itu pesan doa baca Quran. Sebab apa? Nak berhadapan dengan ayat pertama dan ayat kedua ni. Saat mana Allah nak keluarkan kita tak tahu ketika itu macam mana keadaan kita. Tapi kita kena bersangka baik dengan Allah. Takut juga, al-khauf, takut. Tapi kena ada ar-raja, harap pada Allah. Ar-rajanya harapan pada Allah. Bila kita harap pada Allah, Allah memberi mengikut sangkaan hamba-hambanya. Ya Allah, aku ni buat baik banyak dah ya Allah. Aku tak tahu lah, aku ada duit, aku sedekah ya Allah. Aku nak masuk syurga ya Allah. Aku ada anak-anak, aku belah elok ya Allah. Aku nak masuk syurga ya Allah. Harap masuk syurga. Aku ni penat, tapi aku guna juga masa ni. Mai juga kuliah, mai juga mengaji, mai juga sembahyang Jumaat, mai juga sembahyang Jumaat. Aku harap aku buat ni dosa besar yang pernah aku buat masa muda-muda dulu, Engkau ampunkan dan Engkau masukkan aku dalam syurga. Harap. Barang siapa yang mengharap daripada Allah, Allah tidak pernah mengabaikan dan memberikan yang negatif pada harapan kita. Allah Maha baik, dia bagi. Sebab tu bila kita buat, disebut sebagai ihtisab dalam bahasa Arab. Tuan-tuan sedekah lagi, tuan-tuan keluar tak ada tabung majlis zahir, tuan-tuan ambil duit bubuh. Apa yang tuan-tuan harap? Tuan-tuan boleh niat, ya Allah aku sedekah ni, ya Allah mak aku tengah sakit, ya Allah kau ringankan kesengsaraan sakit mak aku. Boleh tak? Boleh. Boleh minta dunia tak? Boleh, silakan. Selagi mana dunia itu minta pada Allah, bukan pada manusia. Berbuduk, ya Allah bagi rezeki aku. Boleh, tak ada masalah. Ya Allah bagi syurga, ya Allah. Yang paling baik syurga. Nak minta dunia, silakan. Selagi mana kita minta kepada Allah, dia akan bagi. Kadang-kadang dia tahu duit ni hang tak boleh kaya banyak sangat. Sebab kalau hang kaya, hang lupa aku bagi hang sihat. Hang sederhana aja. Tak miskin, tak kaya sangat. Sederhana. Pasal apa? Bila sederhana, aku bagi hang sihat, hang rajin pergi masjid. Ada setengah orang kita, hang ni tahan diuji, aku bagi hang kaya, nak tengok bagi. Tapi kalau Allah bagi nikmat, tapi dia tinggal Allah, itu istidraj nama dia. Satu penghinaan daripada Allah. Kau faham no? Okey, yang kedua. Ayat yang ketiga, wasabihati sabha, kan? Wasahabihati, tuan-tuan bisa dengar perkataan as-sibah. As-sibah ni dalam bahasa Arab ialah berenang. As-sibah, berenang. So berenang ni kalau macam kita ni slow lah, berenang slow. Bukan macam kita, macam tuan-tuan macam saya berenang tak pi. Kan? Berenang blub tenggelam. Sebab saya tak apa nak pandai sangat. Boleh lah, terapur kampung tu boleh. Kan? Selam sekali-sekala tu boleh. Macam tuan-tuan pelan. Lawan tu laju. So tuan-tuan nak wasabihat, kan ada ulama mengatakan dia tentang kelajuan. Sebab tu dalam dia sebut apa? Yang turun dari langit dengan cepat. Maksudnya ada malaikat yang turun untuk mencabut nyawa itu dengan penuh kecepatan, ada yang penuh dengan kelambatan, lambat. Ada roh keluar cepat, ada roh keluar susah nak keluar roh. Dia semua bergantung kepada amalan kita atas dunia ni. Waktu Tok Guru pesan, kamu nak tahu mati kamu macam mana, tengok cara kamu hidup atas dunia. Nak tahu mati kita macam mana, itulah amalan di dunia. Siapa yang bercita-cita nak mati ketika mengajarkan ibadat haji dan umrah di Masjidil Haram, jangan tinggal masjid di Malaysia. Ulama tuan-tuan, masa saya mengaji Mesir dulu, dia duduk pi tanah haram ni dengan satu impian dapat mati di sana. Ada Allah izin, Allah tak izin. Pasal apa? Sebab mereka tahu mati di sana tu bukan satu bumi tu barakah yang boleh memberi berkat kepada kita. Syafaat yang ada pada sana boleh memberi syafaat kepada kita. Yang paling besar tuan-tuan, bila mati yang semayang kita tu bukan calang-calang.
Orang yang paling tinggi takwa pada Allah, muttaqin, yang berimpun beribu juta lah itu, sembahyang jenazah kat kita. Termasuk wali-wali Allah yang ada dalam Masjid Haram yang kita tak tahu siapa wali Allah di situ. Ramai wali-wali Allah tapi kita tak tahu. Kita ni tak terkenal, TV tak pernah masuk, radio tak pernah keluar, so khabar ni lagilah tak ada, orang kampung pun tak kenal, jawatan pun tak ada. Tapi bila tuan-tuan buat amalan, sembahyang ni hidup ke rumah Allah. Saat orang tak ada nak sembahyang Jumaat, kita mai sembahyang menghidupkan rumah Allah. Saat orang tak mai mengaji, kita hidupkan suasana pengajian kita di rumah Allah. Saat tak ada siapa yang bersih ke rumah Allah, kita datang bersih ke rumah Allah. Saat ada aktiviti masjid, kita hidup ke rumah Allah. Tuan-tuan, kemungkinan kita akan mendapat tu tinggi, tuan-tuan. Sebab kita akan mati ikut jalan hidup kita. Kalau tuan-tuan boleh mati di Baitullah, di rumah Allah, di Baitullah, tak mesti tuan-tuan boleh juga mati di Baitullahil Haram, di Makkah, di Madinah. Tapi kalau cita-cita nak mati di tanah haram, tapi di Malaysia pun tak mai masjid, tuan-tuan, saya tak mau kata apalah. Sebab mati mengikut apa yang kita buat. Ayat dia macam tentang mati. Mati ni jarang orang sembang tazkirah tentang kematian, jarang lah. Sebab semua orang takut, bukan tuan-tuan, saya cakap pun takut ni. Sebab apa? Masing-masing kita tahu apa dosa kita buat yang orang tak tahu. Ya tuan-tuan, masing-masing saya tahu dosa yang saya buat yang tuan-tuan tak tahu apa yang saya buat. Dan tuan-tuan tahu dosa tuan-tuan apa tuan-tuan buat yang siapa pun tak tahu yang orang yang kita buat. Termasuk orang tua kita, termasuk isteri suami kita, anak-anak kita pun tak tahu dosa yang kita buat. Pandainya kita menyembunyikan dosa kita. Tu pun duk gagah api nak buka aib orang, cerita keaiban orang, mengumpat pasal orang, buka keaiban orang. Keaiban kita pun tak tertampung dah. Duk masuk Facebook, masuk Instagram, masuk media sosial, cerita tentang kelemahan orang, keaiban orang, buka pekunada orang. Kita tak ada aib ke? Kita ni takut mati sebab dosa aja, tuan-tuan kan? Kalau kita rasa dekat dengan Allah, kita rasa kita beramal, kita bimbang juga, tapi kita rasa kalaulah aku bertemu dengan Allah ni, Allah bagi syurga, ambillah nyawa aku. Kita rasa macam tu. Tapi kenapa orang dengan mati ni orang tak diingatkan? Sebab dia tak mencari jalan kematian. Takut. Saya pun takut nak bincang bab mati sebab kita ada dosa. Tapi kalau tak cakap bab mati, siapa nak bercakap lagi? Kafa bil maut, cukuplah dengan mati itu merupakan peringatan yang sangat-sangat berkesan dalam hati kita. Kita tengoklah kawan-kawan kita yang kematian 9 orang anak kan. Boleh bayangkan perasaan dia macam mana? Allah ambil sekaligus. Ada hikmah yang besar yang kita tak tahu apa hikmah Allah nak bagi kat dia. Fas-sabiqati sabqa, pada yang keempat, fas-sabiqati sabqa. Fas-sabiqat maksudnya musabaqah. Saya dengar musabaqah bacaan Al-Quran. Musabaqah ni adalah pertandingan bahasa Arab. Sibaq ni adalah berlumba-lumba. Sibaq, fas-sabiqat ia berlumba-lumba. Apa maksud berlumba-lumba, tuan-tuan? Maksud malaikat ni antaranya ialah dimaksudkan ialah dalam terjemahan disebut sebagai malaikat yang mendahului dengan kencang. Dia ada banyak tafsiran. Ada ulama mengatakan bahawa roh dicabut, dibawa cepat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul juga roh mukmin, orang-orang kafir, kecepatan bergantung pada amalan dia. Ada ulama menafsirkan bahawa mencatatkan tentang malaikat berlumba-lumba melaksanakan tugas mereka. Kan malaikat ni orang yang malaikat ni adalah makhluk yang taat pada Allah. Mereka ni sangat berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Lawan ni. Betul dalam Al-Quran sebab fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Maksudnya kalau tengok contohnya tuan
derma RM10, tuan dengar ni RM10, aku nak derma RM20. Zam pula dengar pula, abang kita derma RM20, Zam nak derma RM30, kita berlumba-lumba siapa yang buat baik paling banyak. Tu bagus. Dengki yang dibenarkan. Mana boleh, dia rajin tu, aku tak boleh, aku nak buktikan aku rajin dia daripada sedekah. Dibolehkan macam tu. Dengki-dengki yang positif. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba kebaikan. Tengok 7.30, bukan 7 dah ada di masjid dah, tak boleh jadi ni, aku nak kena mangkit awal, aku 6.45 aku dah pergi masjid dah. Berlumba-lumba untuk datang ke masjid awal, contoh tu al-istibaq ataupun musabaqah, berlumba-lumba. Fal mudabbirati amra, dan malaikat, ini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ayat kelima ni tidak ada khilaf, bahkan sepakat ulama mengatakan ayat ini ditujukan khas kepada para malaikat. Sebab dia menceritakan tentang malaikat, fal mudabbirati amra, malaikat yang menguruskan urusan dunia. Allah lantik malaikat. Ada malaikat yang tugas dia adalah untuk menurunkan hujan, memberi rezeki. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mereka itu mencabut nyawa. Ada malaikat yang Allah utuskan untuk mereka itu meniup sangkakala agar dihancurkan bumi. So malaikat-malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan tugas Allah ni, fal mudabbirati amra, telah ada satu peraturan khusus yang Allah buat kepada para malaikat. Maksudnya manajemen mereka tu bagus. Manajemen pengurusan malaikat ni bagus. Tidak, Allah tak katalah bahawa mereka mengatur urusan berkaitan dengan urusan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu kalau kita nak bicara tentang bagaimana malaikat mencabut nyawa secara detail, kan, tidak ada siapa yang boleh memperincikan secara tepat. Tapi kita hanya berpandukan kepada panduan-panduan para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 ayat pertama menceritakan tentang malaikat dikhususkan untuk mencabut nyawa. Bila masuk ayat ke-6 tuan-tuan, ayat ke-6, yauma tarjufur rajifah. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima semua ada al-qasam. Al-qasam ni adalah sumpah. Macam wadduha, demi masa, wadduha demi waktu siang, wal asri demi masa, wasyams demi matahari, wawil qasam, sumpah. Jadi dalam ayat 1, 2, 3, 4 semua inilah sumpahan, ada sumpahan Allah kepada malaikat yang bekerja, malaikat yang tugas untuk mencabut nyawa dengan keras, malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Maka di ayat ke-6 disebut sebagai jawabul qasam. Dia nak jawab balik dengan sumpahan yang Allah buat pada ayat pertama sampai ayat kelima. Apa sumpahan Allah sebut? Yauma tarjufur rajifah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari yang telah ditentukan, yang telah dilaksanakan, dengan tiupan pertama yang akan menghancurkan dan menggoncang dunia. Maksudnya dalam ni nak sebut macam mana cara malaikat cabut nyawa, tarik nyawa orang mukmin ke, orang kafir ke, semua cabutan nyawa manusia itu akhirnya jawapannya apa? Mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kenapa Allah hentak nyawa? Bagi mati dia. Adakah dia mati saja? Tak. Dia takkan mati saja. Dia akan kembali ke tempat asalnya, iaitu di padang mahsyar. Itu disebut sebagai jawabul qasam. Tak ada bila orang mati, kan kita mengaji pada ayat yang sebelum ni, kan? Ayat sebelum ni, orang kafir bila dia mati dia rasa takut, gerun. Dia kata ya laitani kuntu turaba, wahai Tuhan, kalau alangkah indahnya, alangkah best dan bagusnya kalau mati ini aku menjadi tanah. Tuan-tuan, kalau mati jadi tanah, tak dihisap, tak dibangkit pada mahsyar, tuan-tuan dan puan-puan, pasal apa kita ada polis? Pasal apa kita ada SPRM? Pasal apa kita ada penguat kuasa? Sebab kita nak bila kita buat baik, Allah balas balik di padang mahsyar.
Bukan balas, Allah akan hitung di padang mahsyar. Sebab tu perlu buat baik di atas dunia ni. Buat baik di atas dunia. Kalaulah Allah tak balas di padang mahsyar, kalaulah Allah tak hitung di padang mahsyar, tuan-tuan, tak payah buat baiklah tuan-tuan. Hancur dunia ni. Berperang, berbunuh, mengata, mengeji, tipu, rasuah, scam. Semua, tak kira ustaz, tak ustaz. Pasal apa? Dah tak ada hari pembalasan. Tuan-tuan, kita sedang tuan-tuan, kita buat baik ni sebab apa tuan-tuan? Pasal apa kita buat baik? Sebab kita sedang untuk ajaran orang yang berpegang dengan iman, beriman pada Allah, dia juga beriman pada hari kiamat. Apa yang ada pada hari kiamat? Hari kiamat itu ialah hari dihitung amalan manusia di dunia. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul Hash, hari dihimpunkan. Disebabkan kita yakinlah kita mati, kita akan dibangkitkan, akan dihimpun, akan disoal. Kadang-kadang itulah sebab-sebab kita tak berani nak buat benda-benda yang tak sepatutnya. Teringin tak tuan-tuan nak ambil duit 1,000 di tepi jalan? Teringin 1,000 tu. 1 juta tepi jalan, nampak 1 juta beg tepi jalan. Tapi yang akan memberi perbezaan kita dengan orang yang jahat ialah, kalau aku balik, aku ambil orang tak nampak, tapi di hari akhirat Allah akan hisap kita di hari akhirat. Walaupun di dunia orang tak nampak, tapi hari akhirat tu ada. Bukankah aku ni orang beriman? Bukankah aku beriman dengan Allah dan hari kiamat, hari balasan? Tak ambil tu pun sebab akhirat. Tapi bayangkan orang yang tak yakin dengan akhirat. Dia tak sedar dia akan dibalas. Dia tak sedar dia akan dihitung, dia akan ditimbang, buku amalan dia wujud, dia akan meniti tiang sirat. Orang ni tak kira halal haram, yang penting dunia aku kaya, yang penting dunia aku senang, yang penting dunia aku dapat apa yang aku nak. Sebab dia tak nampak pada hari kiamat dan hari akhirat. Sebab tu jawabul qasam, jawab kepada semua sumpahan kepada Allah, menjadikan malaikat-malaikat yang mempunyai tugas-tugas tertentu, termasuk tugas mencabut nyawa manusia. Akhirnya bila cabut nyawa manusia, maka mereka akan pergi satu negeri disebut sebagai Yaumul Mahsh, Yaumul Hash. Di padang mahsyar akan dihimpunkan manusia ketika itu. Baik dia itu jin, baik dia binatang, baik dia makhluk, baik dia manusia, baik dia malaikat, akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Bukan manusia saja, makhluk yang selain daripada Allah. Makhluk ni adalah yang diciptakan, isim maf'ul, yang diciptakan. Apa saja yang diciptakan oleh Allah selain daripada Allah, itulah makhluk. Meja ni makhluk, pen ni makhluk, ni mikrofon ni makhluk, buku ni makhluk, semua makhluk. Dan semua makhluk akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tarjufur rajifah, maka akan digoncang. No? Kata Hasan Al-Basri banyak, no? Allah Subhanahu wa taala muka surat 38. Allah menggunakan al-amru, tidak al-umur, kerana apa yang dikenakan dalam sebutan ialah al-jins. Ini adalah sudah bahasa tuan-tuan, atau kata nama bukan jenis urusan, sebarang urusan. Oleh itu dengan sendirinya ia menyupakan kata jamak, menguruskan urusan alam ini. Ini tugas malaikat, menguruskan dunia alam, no? Kemudian jawapan kepada sumpahan dalam ayat ada ini tidak dituturkan. Jawapan ialah kamu pasti dibangkitkan selepas mati. Ini saya sebutkan tadi lah, no? Dalil kepada kenyataan keingkaran, dalil kenyataan ini adalah keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-11. Allah dah nyatalah pada ayat ke-11. Apa kata Allah? A idza kunna idhaman nakhirah. Allah mengatakan, apakah akan dibangkitkan juga sedangkan tulang kami ni hancur habis dah? Boleh cantum balik ke tulang hancur ni? Jadi jawapan Allah akan pasti bangkitkan kita. Baik kita hancur, baik tak hancur, baik kita tanam dalam kubur, baik kita ni mati di mana saja, sampai jenazah yang MH370 kan, apa 70 tu sampai keluar tak jumpa. Lepas tak ada kubur ke? Kubur mungkin tak ada, tapi mereka berada di alam barzah, no? Jadi Allah membuat jawab kepada qasam,
Jadi 3 ayat pertama kalau diperhatikan telah diatafkan dengan perkataan waw, sementara 2 ayat terakhir diatafkan dengan perkataan fa. Kan? Anda tentu ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, no? Ini sudah ilmiah dia. Ini kerana 2 ayat pertama, 2 ayat terakhir menjadi penyebab kepada ayat-ayat sebelumnya. Okay. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Apa yang tanya ayat ke-6? Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Pada hari bumi digoncangkan, bergoncang. Yauma tarjufur rajifah, yauma tarjuful ardu wal jibal, surah Al-Muzammil. Kemudian langit akan menjadi markah dan bintang-bintang yang di kandungannya itu berpecah bertaburan. Dikatakan bermaksud tiupan pertama yang dimatikan semua makhluk, ini diikuti tiupan kedua yang menjadikan manusia dibangkitkan selepas kematian. Maksud tuan-tuan, kita tamat dekat ni, senang urai sikit. Ayat ke-6 menceritakan tentang tiupan sangkakala pertama sebenarnya. Hari yang tiba-tiba, pum, dia satu benda yang mengejutkan manusia. Goncangan kan? Yang sangat dahsyat. Ar-Rajifah ni, yauma tarjufur rajifah, Ar-Rajifah boleh kita katakan sebagai gerakan yang sangat kerah ataupun suara yang sangat menakutkan. Tak tahu kan? Kita kata boom ke, kita tahu pum mancung. Tak ada dah isyarat-isyarat nak main, tak nampak dah, pum, tiba-tiba sedang-sedang kita dah dimatikan. Semua makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana? Bila sangkakala pertama ditiupkan oleh malaikat. Tatba'uha radifah. Ayat yang ke-7 ni menceritakan tentang sangkakala kedua. Tatba'uha, diikuti selepasnya itu ialah tiupan sangkakala kedua. Maksudnya apa? Lepas manusia mati semua sekali, bukan manusia, makhluk semua mati, termasuk malaikat yang tiup sangkakala tu, maka akan bangkitlah manusia di padang mahsyar. Akan bangkit semua makhluk, jin, malaikat, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua akan dibangkitkan. Jadi kita makhluk dibangkitkan di padang mahsyar. Qulubu yawma idzin wajifah. Qulub, hati mereka, hati manusia baik, hati jin baik, hati malaikat baik, yawma idzin wajifah, takut, gementar. Jadi disebut sebagai tergoncang. Ni hati itu tergoncang sebab ketakutan. Kita berada satu alam yang tak pernah tengok, yang tak pernah terlintas di otak pemikiran, tak pernah terlintas langsung. Ni alam apa ni? Tuan-tuan, macam tuan-tuan kita masuk bilik yang gelap, kita pergi ruang gelap, masuk-masuk gelap, perasaan takut, apa ni? Apakah terjadi pada aku? Kita akan fikir apa nak jadi. Sedangkan waktu nak mati tadi kita kata, bila mana nyawa berada di halqum, kita dah kata dah nampak dah syurga neraka. Orang yang nampak neraka, waktu dia nak mati, dia bangkitkan, dia tahu dah dia akan ke neraka Allah. Hati dia jadi takut. Oh, dia kata, ya Allah, boleh baliklah saat ke dunia, aku dah nampak dah, aku dah yakin dah, sorry aku tak semayang dulu, ya Allah, sorry. Maka dibangkitkan bukan soal kita amalan, tapi ialah perhitungan kita dengan Allah. Saya nak tutup tuan-tuan dan puan-puan ayat ini, tuan-tuan, kita montek ni dah sama minggu depan. Tuan-tuan, tumpang tuan-tuan kita ada nyawa, saya Allah bagi nyawa, tuan-tuan bagi nyawa. Tumpang kita semua yang tengok live, tuan-tuan yang main di luar, di dalam, kita ni ada kudrat boleh gerak kaki, boleh berjalan, tak stroke lagi, walaupun bertongkat, walaupun capit, walaupun gout, walaupun kita ni ada operation, Allah masih bagi peluang untuk rebut, maka rebutlah peluang untuk kita perbaik diri kita sebelum sampai saat ayat pertama, ayat kedua Allah rentak nyawa kita. Atau at least kita sampai saat yang Allah tak bagilah, kita tak ada nikmat dah, ya Allah boleh dah aku nak mangkit, nak pergi masjid, waktu tu dah koma, dah tak boleh mangkit, tak boleh buat apa-apa, nak cari apa? Di rumah anak-anak tak ajak dengan semayang, kita tengah koma, takut waktu tu Allah nak tarik nyawa kita. Anak-anak duk gelak tengok TV, rancangan lawak-lawak, yang mak pak ni duk dah berhempas pulas dengan masa depan dunia ke akhirat, dengan syurga atau neraka. Tuan-tuan, saya nasihat diri saya, tuan-tuan, kalau ada duit, tuan-tuan keluarlah zakat, bersedekahlah. Tuan-tuan takkan rugi kalau tuan-tuan keluarkan duit.
Tuan-tuan ada tenaga, bagilah tenaga, tak banyak, sikit. Mainlah ke masjid, mainlah sembahyang jemaah, mainlah buat sembahyang sunat. Duduk saat 5 minit, buka Quran. Kalau tak boleh baca Quran, kita buka, tengok Quran saat. Kalau tak boleh tengok Quran, saya tak boleh baca Quran, tak apa, duduk buka Quran. Bagi menitih ayat mata, ya Allah, aku boleh baca seorang orang putih, aku boleh baca WhatsApp, aku boleh baca media sosial, tetapi kenapa aku tak boleh baca Quran, ya Allah? Nitih ayat mata. Saya kata tuan-tuan, jangan sampai Allah tarik nikmat semayang, Allah tarik nikmat boleh baca Quran. Rugi dunia akhirat. Dunia rugi, akhirat pun rugi. Tumpang kita masih ada masa. Tak tahulah 2022 apa nak jadi lagi. Semua di tangan Allah, di gerak kekuasaan Allah. Allah uji dengan bermacam-macam ujian kita tahun 2021. Kalau kita tak ambil pengajaran, kalaulah gerakan bumi itu bukan pengajaran kita, kalaulah bencana itu bukan pengajaran kepada kita, kalaulah datangnya virus itu bukanlah pengajaran kepada kita, apalagi pengajaran yang sesuai, malaikat mati adalah pengajaran yang paling tinggi pada kita. Allah bagi bencana tak boleh nak insaf, Allah bagi virus tak boleh nak fikir, Allah bagi kita macam-macam ujian tak boleh fikir, maka mati itu ialah pengajaran yang terbesar bagi kita. Takkan kita nak minta mati kot kan? Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada ayat pertama sehingga ayat yang ke-6 pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah, dapat memberi pengajaran kepada kita untuk kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sama pada minggu hadapan di waktu dan di tempat yang sama. Kitab Tafsir Al-Munir, kalau tuan-tuan nak dapatkan kitab ni, tuan-tuan boleh dapatkan di Darussalam, Pustaka Darussalam Juzul Amma, ataupun di ni pun ada, di Batu Dua ni, di Ahsani pun ada, tuan-tuan boleh ambil beli Tafsir Juzul Amma, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Persatuan Ulama Malaysia, insya-Allah. Terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.